Assalamualaikum. Hai, Mami Syur di sini. Don't forget to subscribe and like. Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Alright, perkongsian hari ini, pagi ni insyaAllah korang doakan Mami Syur. Mulanya kita nak live awal sikit, tapi macam biasalah Mami Syur ni bukan buat satu kerja saja. Mami Syur pagi-pagi dah kena meeting dengan pasukan tim Nuha Avengers dekat sekolah. Lepas tu Easy Kids by Nuha. Habis meeting tu semua, barulah Mami Syur boleh berkongsi ilmu dengan anda semua. Sebab masih ramai lagi yang belum grab set buku Bantu Anak Cakap. Masih ramai lagi yang tak tahu set buku Visual Perception. Dan banyak lagi usaha yang Mami Syur perlu lakukan supaya lebih ramai lagi ibu ayah boleh bersama dengan kita. Siapa yang dah join grup Misi Bantu Anak Tulis, cuba komen sikit. Sebab dalam Misi Bantu Anak Tulis, sebenarnya Mami Syur dah kongsikan aktiviti-aktiviti sensory motor yang boleh membantu fokus anak. Banyak tau aktiviti-aktiviti sensory motor yang Mami Syur dah kongsikan dalam grup Misi Bantu Anak Tulis. Okey, sebenarnya Mami Syur banyak memfokuskan kepada aktiviti-aktiviti yang bantu asas perkembangan anak, which is sensory. Kan? Okey, hari tadi buku visual, anak memang suka buku tu. Alhamdulillah, sebab colourful. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih atas feedback tersebut. Betul. Siapa-siapa yang dah grab buku ni memang akan rasa sangat bermanfaat. Sebab apa? Buku ni bukan sengaja kita buat warna-warni. Nak buat anak teruja dan minat. Okey, so kita akan fokuskan kepada perkongsian kita pada hari ini berkenaan tentang sensory dan fokus anak. Salah satu perkara yang paling penting untuk membantu fokus anak adalah minat. Kalau mereka yang dah lama follow Mami Syur banyak memfokuskan kepada dua topik utama. Apakah dia dua topik utama yang Mami Syur selalu kongsikan? Okey, sebab the foundation untuk anak capai 3M ni, okey, untuk anak mencapai 3M dekat atas ni adalah ni yang asas sekali, iaitu ada dua benda yang saya selalu kongsikan. Sensory dan juga behavior. Saya banyak berkongsikan kepada dua topik ni sebab tanpa dua benda ini, benda-benda lain susah nak jadi. Siapa yang follow saya daripada dahulu lagi, memang tahu saya sangat menggalakkan ibu bapa bermain dengan anak-anak. Bonding, attachment itu adalah sangat-sangat penting. Bonding, attachment adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Okey, sebab katakanlah anak kita ni mahir menulis macam mana sekalipun, tetapi dia ada masalah sensory dan dia tak minat menulis. Dua benda ini adalah foundation. Dan siapa yang join grup Misi Bantu Anak Tulis tu, saya banyak fokuskan kepada dua perkara ini. Behavior dan juga sensory. Sebab saya percaya tanpa kedua benda-benda ini, motor kasar ke, motor halus ke, kemahiran membantu anak bercakap, fokus anak semua tu akan menjadi sangat-sangat mencabar. Okey, minat tu yang susah. Kalau bab main tu laju je, 24 jam boleh. Bila buka buku bagi pensel, 2 minit je tahan. Itulah yang kita nak sampai kat sini. Sebenarnya, buku ini hanyalah bahan ataupun tools. Samalah juga bila kita nak ajak anak kita bermain, blok ini hanyalah bahan dan tools. Okey, sebenarnya ada banyak bahan-bahan yang Allah dah jadikan dekat sekeliling kita. Masya Allah, Allah jadikan tanah, Allah jadikan air. Perkara-perkara ini semua adalah perkara-perkara yang baik untuk anak ceburi. Buku bukan bukan salah satu alat untuk kasih anak pandai, bukan. Tapi buku adalah salah satu alat. Begitu juga dengan mainan. Sebab itulah, macam Mami Syur katakan sebelum ini, kita tak boleh nak menidakkan sistem. Sistem kita memang mengatakan bahawa kalau dalam sistem kita memang kita memperkenalkan belajar itu berkonsepkan buku. Sebab itu nak tak nak kita kena perkenalkan anak kita dengan buku. Tetapi macam mana kita nak perkenalkan buku dengan anak tanpa paksaan? Siapa nak belajar dekat sini? Sebab saya percaya, kalaulah anak kita dibentuk melalui sensory dan juga behavior, insya-Allah anda kasih apa sahaja alat, anak akan nak belajar. Okey? Anda kasihlah apa sahaja alat pun. Okey? Anda kasihlah apa sahaja alat pun, sebab dua benda ini telah dibantu, anda kasihlah apa-apa sahaja. Alright, sebab sekarang ini banyak salah faham mengatakan bahawa anak kalau tak pandai ABC, tak pandailah dia. Anak kalau tak pandai membaca, tak pandailah dia. Anak kalau ini tak pandai. Sebenarnya apa tujuan kita? Tujuan kita sebagai ibu bapa dekat dunia ni untuk apa? Untuk bimbing dan guide anak-anak kita, bukan? Untuk bimbing guide anak kita ke mana? Ke mana? Ke mana, guys? Untuk dapat A semata-mata ke? Apakah tujuan Allah menjadikan kita ibu bapa ni? Siapa boleh jawab soalan ni? Pagi-pagi kita tazkirah lah pula. Masya Allah. Mami Syur mesti akan selitkan sedikit lah. Alright, kepada ibu bapa supaya kita tahu tujuan. Tujuan kita dijadikan dekat dunia ni untuk apa? Bukan sekadar nak anak kita ni pandai menulis, membaca. Untuk apa? Memanglah kita Iqra, bacalah.
Penting, membaca ni penting. Kita tak boleh menafikan. Sebab dengan membaca kita boleh dapat ilmu. Yes, ke syurga, Masya Allah. Okay, so kita kena faham ya. Kita nak ajar anak kita ni menulis, membaca untuk apa? Untuk apa? Apakah tujuannya? So, salah satu benda, yes, menjadi manusia yang bermanfaat, hamba Allah yang bermanfaat. Alhamdulillah. Okay, so hari ni Mami Syah nak sharekan topik ni. Sebenarnya siapa yang follow Mami Syah daripada dahulu lagi tahulah Mami Syah bawa topik-topik yang macam ni kan. Alright, siapa yang baru first time follow Mami Syah adalah Certified Occupational Therapist, Brain Gym Instructor dan juga Reflex Therapist daripada Pusat Terapi Nuha yang terletak dekat Ampang Kajang Melawati. Yang nak pergi set appointment, terus hubungi tim Nuha. Jangan hubungi Mami Syah, tanya. Okay, Mami Syah memang tak set appointment dah. Tim Mami Syah yang setkan appointment untuk Mami Syah. Okay, pergi hubungi tim Nuha. Alright. So, hari ni saya nak kongsikan kaitan sensory dengan fokus. Okay, saya nak kongsikan kaitan sensory dengan fokus. So, apakah kaitan sensory dengan fokus? Okay, apakah kaitan sensory dengan fokus? Alright, apakah kaitan dengan sensory dengan fokus? So, macam biasa, sebelum itu, saya nak sharekan dengan ibu ayah. Sesiapa yang belum grup masuk misi bantu anak tulis, korang masuklah sebelum grup itu akan dibubarkan. Yes, grup ini akan dibubarkan. Sebab apa saya hanya fokus kepada mereka yang nak sahaja. So, dekat dalam grup ini, Mami Syah ada kasihkan aktiviti tau. So, siapa-siapa yang dah join, silalah buat aktiviti tersebut. Sebab Mami Syah memang dah kongsikan aktiviti smart dekat dalam ini untuk bantu anak punya fokus. Alright, untuk membantu anak punya fokus. So, siapa yang dah ada dalam grup misi bantu anak tulis ni, segeralah cuba membuat aktiviti yang Mami Syah dah share dekat dalam grup tersebut, okay? Dan hari ni insya-Allah kita nak memulakan misi bantu anak cakap pula. For those yang berminat nak join, jangan lupa joinlah grup parenting Mami Syah sebab hari ni kita akan mulakan masuk misi bantu anak cakap. Okay, doakan agar misi-misi yang dibawa oleh Easy Kids by Nuha ini dapat membantu lebih ramai ibu bapa. Okay, so jom kita nak cakap pasal sensory dahulu. So, saya hanya fokuskan kepada beberapa jenis sensory yang sangat penting. Kita kena faham when it comes to membantu fokus anak. So, mari kita tengok kan, when it comes to membantu fokus anak, membantu anak punya fokus, apa yang perlu kita faham? Okay, kita kena faham tentang sensory arousal. Comot-comot je masa rekod. Tak mengapa, yang comot tu yang real. Okay, saya sebenarnya banyak video yang saya buat dengan anak saya. Tapi itulah, kadang-kadang kita kalau buat video ni kan, ada satu benda lah. Kadang-kadang kita punya aurat ni tak terjaga sangat kan, bila kita main dengan anak kita kan. That's why kadang-kadang saya pun jarang juga share sebenarnya. Tapi kalau berkesempatan untuk share, saya memang akan share. Okay. Okay. Normal ke? Normal apa ni? Dia tutup telinga, bunyi tu terlampau bising. Orang drill kuat tu. Dia tengok kot. Sebab bagi saya pun tak suka bunyi-bunyi yang nyaring. Okay, bunyi-bunyi yang nyaring. Tapi itu tidak menandakan anak kita ni ada sensory, auditory sensitivity. Sebab auditory sensitivity ni kita lihat pada ciri-ciri yang seterusnya juga. Okay, kita tengok ciri-ciri yang seterusnya juga. Okay, so jom kita nak check apa itu sensory arousal. Apakah kaitannya dengan fokus anak? So, saya nak gunakan marker hijau dekat sini. Alright, thank you so much yang terus tekan butang like. Okay, terus tekan butang share. Masya Allah. Sebab that is the indication bahawa anda sentiasa mendengar suara saya sebenarnya. Sebab saya tak ada moderator. Saya memang live sendiri-sendiri. Tim saya sibuk dengan kerja-kerja mereka. Ada tim saya yang mengajar dekat Pusat Terapi Nuha. Ada tim yang sedang menjawab soalan-soalan anda dekat Easy Kids by Nuha. Alhamdulillah. Alright. Dan tim Easy Kids by Nuha hari-hari live jam 10, jam 12.30, jam 4.30 buat demonstration dekat TikTok Easy Kids by Nuha. Korang better follow. Kalau korang nak tengok demonstration activity, kena follow TikTok Easy Kids by Nuha. Kat sana tim Mami Syah akan demonstration. Okay. Alright, so bila kita cakap pasal sensory arousal ni, sebenarnya it's very normal untuk kita kadang-kadang berasa low dan kadang-kadang kita berasa high arousal. Okay, low dengan high arousal. Okay. Alright, it's very normal untuk kita berada dalam keadaan low ataupun high. In general, saya share in general. Siapa yang join grup misi bantu anak tulis, anda boleh nampak lah. Okay, kenapa saya susun aktiviti smart macam tu, supaya saya boleh bantu sensory arousal anak. Ada sebab tau saya kasih dalam misi bantu anak tulis tu aktiviti-aktiviti macam tu. Okay, so kadang-kadang kita baru bangun tidur ni, kita rasa macam ngantuknya. Kita ngantuk kan. So kita ambil masa lah. Kita lepas bangun tu kita duduk kejap. Betul tak? Betul tak? Kan, duduk kejap. Lepas tu barulah kita baru kita nak pergi kerja, baru kita boleh fokus. Kita fokus kejap. Dah buat kerja sekejap, fokus kita ke bawah sikit. Lepas tu tiba-tiba kita melompat-lompat sikit, regang-regangkan badan sikit. Semangat naik sikit. Lepas tu kembali balik ke bawah.
fokus kejap, lepas tu lari fokus, lepas tu fokus balik, lepas tu nak tidur kita kembali low arousal. So arousal ni adalah satu daya, satu daya untuk kita boleh fokus tau. Arousal level ni adalah satu daya fokus yang it's very normal untuk kita berada dalam keadaan low, high. Tapi yang kita nak bantu anak kita semasa belajar adalah optimal level of arousal. So ini adalah carta normal. Nampak tak? Ini adalah carta normal. Sebenarnya kita nak ajar anak menulis ni tak perlu pun ajar guna pensel dahulu. Kita boleh guna mana kapur saya? Betul sangat-sangat tu. Nampak tak? Sebenarnya anak kita ni ada skills. Kadang-kadang kita ni guna tools yang sah, kita guna tools yang salah. Kita guna tools yang salah. Kan? Kita guna tools yang salah. So, bila you guna tools yang salah, you tak pernah nak salahkan anak. Sebenarnya, kita nak ajar anak ni, kita kena tahu minat diorang. Kita kena tahu congkel bakat diorang. Okay? So, ingat. Ini adalah carta yang normal. Okay? So, sama ada anak berada dalam low, kita kadang-kadang berada dalam low, kita kadang-kadang boleh berada dalam optimal, kadang-kadang kita boleh juga berada dalam keadaan high. Okay, so bila kita cakap pasal fokus anak ni kan, macam mana kita nak galakkan fokus anak. Macam tadi saya pernah share kan pada ibu bapa yang memang daripada dulu follow Mami Syah. Mami Syah memang dah share kan, untuk bantu fokus anak tu bukan setakat kita nak faham tentang skill sahaja. Benda yang kedua yang kita kena ambil tahu adalah minat. Okay, cara anak belajar. Ada anak belajar menulis menggunakan kapur. Ada anak belajar menulis menggunakan pensel. Ada anak menggunakan crayon. Ada anak menggunakan marker. So whatever tools, tools ini sangat-sangat penting. Sangat penting tau guys. Tools ni sangat penting. Alright. Bila anak kita dah ada skills macam mana sekalipun, tapi kita tak dapat cari tools yang sesuai. Okay, tools yang dapat menggalakkan minat mereka. Macam tadi kan Puan Hidayah kata kan. Alright, baru saya tahu anak saya boleh menggunakan kapur dan lagi teruja nak belajar. Sebab apa? Kapur ni memberikan sensory feedback, tactile feedback. Okay, berlainan dengan pensel. Okay, so for those yang, korang dah tengok tak TikTok, Mami Syah punya video TikTok. Mami Syah ada kasihkan tips dekat ibu ayah yang menggunakan set buku visual perception ni, yang beli 4 percuma 4 buah buku ni. Alright, semasa kita buat aktiviti ni, okay, katakanlah saya pun tak nampak. Okay, suruh anak tekan ni guna jari mereka. Awak tahu tak ini semua dapat membantu fokus mereka. Awak tahu tak kemarin-kemarin ni sambil-sambil anak kita belajar vocab yang baru, biskut. Okey, sambil-sambil anak kita ni belajar, sambil-sambil tu kita ajar dia juga untuk menggunakan jari mereka untuk dapatkan sensory stimulasi sensory. So for those yang dah dapatkan set buku visual perception ni, anda tahulah bagaimana buku-buku ini sebenarnya buku, alat bantu menulis ni, kapur ni semua hanyalah alat. Hanyalah alat. Okey, hanyalah alat. Alat ini akan membentuk behavior anak supaya mereka fokus dengan apa yang anda nak anak kerjakan. Okey, readiness itu satu hal. Yang kedua, parents kena tahu pilih alat yang bersesuaian. Okey, anak saya lebih suka baca buku dari menulis. Sama macam anak saya. Anak saya tak suka menulis, dia suka melukis. Dia sangat-sangat suka baca buku. So, okay, fokus dalam 1 minit kadang-kadang lebih, Alhamdulillah. Setahun 6 bulan, okay, that's very nice. Setahun 6 bulan, 1 minit, it's very good. 4 tahun, fokus kalau main Lego 30 minit. Okay, kalau buku 10 minit, it's also very good. Sebab between 4 to 8 minutes, which is 10 minutes, sudah bagus sangat tu. Okay, saya nak kongsikan kepada ibu ayah sebenarnya, daya fokus anak ni, dia ada ikut umur. Okay, gaya fokus ni berbeza-beza. Tapi sekarang as a therapist, kita fokus kepada sustain attention. Formulanya mudah saja. 2 darab usia anak. Daya fokus anak adalah 2 darab 2 darab umur anak. So kalau anak usia 2 tahun, 2 darab 2, 4 lah. So di antara 2 hingga 4 minit. 4 minit tu sustain attention anak tu dah terbaik sangat. Kalau anak boleh fokus lebih lama, bermaksud anak dah masuk ke dalam area deep focus, which is apa yang kami galakkan dalam membantu anak fokus. Sebab itulah bila anak main tanah, bila anak main air, bila anak main watercolor, kita boleh nampak betapa ralitnya mereka bermain aktiviti tersebut. That is very good. Ralit yang kita tak nak adalah bila anak bermain dengan phone. Itu bukan dalam kategori deep play. Itu dinamakan sebagai hyper focus. Itu kita tak nak. Kita tak nak galakkan anak kita ada hyper focus. Yang kita nak galakkan anak kita ini adalah mencapai tahap optimal level of arousal. Daya
daya fokus yang sesuai dengan umur mereka. Contohnya kalau anak usia 2 tahun, so di optimal yang saya warna hijau ni kan. Okey, usia anak 2 tahun, so 2 darab 2, okey, 2 darab 2, di antara 2 hingga 4 minit dia boleh duduk siapkan kerja, lepas tu dia low arousal. That is normal. That is very normal. But what parents expect adalah, oh, anak saya kena duduk 30 minit, tak payah gerak-gerak, duduk diam-diam saja. Itu adalah satu mitos yang anda perlu hilangkan daripada minda dan fikiran anda. Okay, that is a myth. Yang anda tak boleh expect anak tuan-puan duduk setempat. Dari mana anda belajar perkara tersebut? Saya as a therapist pun tak belajar macam tu. Okey, saya tidak mahu mengubah sistem or whatsoever. Saya hanya menyampaikan awareness. Saya hanya menyampaikan awareness so that parents pun can get understanding your expectation. Because whatever parents understanding is much more important. Okay, sebab itulah Mami Syir nak galakkan ibu ayah. Okay, kalau dekat rumah macam mana nak galakkan anak kita? Sebab kita tak boleh ubah sistem. So, apa yang Mami Syir galakkan ni? Set buku visual perception. Siapa yang dah grab set buku visual perception ni? Anda tahulah bagaimana set buku visual perception ni dapat membantu fokus anak-anak anda. Betul ke tidak? Okay? Siapa yang dah pernah dapatkan set buku visual perception? So, saya nak sharekan. Okay? Dah dapatkan anak-anak skip. Boleh saja, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ingatlah, set buku visual perception ni dan juga ibu ayah yang belum grabkan lagi ialah bagaimana otak memproses apa yang dilihat oleh mata. Itulah kemahiran visual perception. So, set buku ini, dia nama je 1, 2, 3, 4. Tapi ada 10 kemahiran. Macam buku pertama, dia lebih kepada kemahiran visual memory. Okay? Lepas tu visual discrimination. So you can start either nak buat visual discrimination ke visual memory. Dia bukan. Dia boleh je anda nak skip. Yang bestnya set buku ni anak-anak ada speech delay. Kita Mami Syir memang mengajar dekat pusat terapi Nuha, kita memang mengajar anak-anak yang delay dalam perkembangan bercakap. Delay ADHD dan sebagainya. Sekiranya anak-anak yang hyperaktif pun boleh dibantu untuk duduk dan menyiapkan satu tugasan, kenapa tidak anak-anak anda? So buku 1, yang bestnya buku ini adalah buku tulis padam. So anak pun seawal usia 2 tahun kalau dia conteng-conteng pun, boleh dipadam rupa-rupanya. Kita pun boleh ajar anak tentang kata sifat. Wah, merah. Strawberry warna merah. Wah, carrot warna warna orange. Ajar anak kata sifat. Kalau anak tuan-puan adalah speech delay, kalau anak tuan-puan baru nak belajar perkembangan bahasa, ini pun anda boleh ajar. So, daripada minat, kan saya kata tadi. Okey, minat anak ni, anda kena faham 2 benda. Satu tentang sensory dan satu tentang behavior. Sensory ni anda dah faham. Okey, sekarang anda dah faham. Sebenarnya anak aku normal je. Kan? Salah faham yang menyebabkan kata, anak aku ni tak fokus. Padahal anak saya ni fokus saja. Yang kedua adalah tentang behavior. Nak membentuk behavior, anda kena dapatkan alat, tools. Tak kisahlah anak nak guna crayon ke, marker ke. Ini adalah salah satu alat yang Mami Syir ada, iaitu set buku visual perception. Okey, set buku visual perception ni ada 4 buah buku. Beli 4 percuma 4. Ini buku 1. Buku 2 ajar tentang form consistency. Sebelum anak mahir nak menulis, okey, mahir nak menulis A, B, C, D, E, dia kena mahir tentang bentuk-bentuk yang seakan-akan sama. Tahu tak? Tapi kita nak anak kita ni mahir menulis, tapi tak dilatih visual motornya, tak dilatih visual fokusnya, tapi nak anak mahir menulis. Anda tahu tak, kemahiran visual perception ni adalah salah satu kemahiran yang penting yang perlu ada sebelum 3M. Kemahiran cognitive dan visual perception. Ramai ibu ayah yang tak tahu. Sebab itulah Mami Syir nak galakkan ibu ayah yang belum grab buku ni, sila dapatkan segera beli 4 percuma 4 buah buku aktiviti. Dan dapat lagi percuma marker yang comel macam ni. Anak saya guna buku tu dah mula aware printed tulisan dia untuk baca walaupun tak pandai. Yes, nampak tak? Sebab apa puan? Kita tak paksa skills itu. Kita adakan skills, kita berikan ruang untuk anak explore sendiri. Inilah problem solving skills yang kita nak. Kita tak nak anak kita ni duduk buat aktiviti, tidak. Kita nak faham 2 benda ni. Sensory settle, behavior settle, benda lain insya-Allah boleh settle. Sebab bila Mami Syir nak ajar anak bercakap sekalipun, bila kita nak ajar anak ni kawal urus emosi sekalipun, 2 benda ni adalah benda yang kami bantu dahulu. Selagi 2 benda ni tak settle, tak guna anak-anak kita pandai bercakap sekalipun, tapi bahagian akhlak, bahagian behavior tak settle.
dia akan jadi susah. Okay? So tak semestinya, that's why saya kata umur itu adalah sangat subjektif. Anak tuan-puan usia setahun pun kalau dia nak belajar matematik dan dia minat, boleh, as long as jangan dipaksa. Faham tak? Matematik ni bukan dia ajar 1 tambah 1, tak. Matematik tu dia ajar daripada tu. Dia main dekat luar, dekat pasir tu, dia kira batu bata, 1, 2, 3. Itu juga adalah mathematics. Dia kalau kita bawa anak dekat luar tu, dia main tuang air. Okey, tuang air kenapa dah penuh? Itu kemahiran logik. Itu juga part of mathematics. Siapa kata matematik tu sekadar 1 tambah 1, 2 tambah 1? Tidak. Mathematics is very big than that. Cuma kita ni kadang-kadang kita fikir, oh, belajar kena duduk. Bukan macam tu ya. Alright, so seterusnya. So kita dah faham ni, korang dah faham Ini adalah normal. This is normal. So, bila tuan-puan dah tengok anak tuan-puan macam mana? Normal ke tidak? Okay, bila nak start ajar anak duduk fokus macam kat sekolah tu? Bila anak dah ready nak ajar lah. Bila anak dah ready. Okay, puan bertanya daripada prospek apa? Sebab saya ni, saya mengajar anak special needs. So, bila saya mengajar ibu bapa, anda kena faham I'm a therapist. So, I teach special needs children. But doesn't mean the technique that I use for special needs children, you guys can use, kalian perlu gunakan pada anak-anak typical. Please aware on that thing. Anak-anak special needs ni, kita perlu sediakan environment yang lebih structured. Untuk anak-anak typical, you have to understand your child development. Okay, bagi saya, it depends on the child. Kalau dekat rumah, kita memang dah readykan persekitaran, meja dengan kerusi, by all means, anak akan lihat ibu bapa yang sering duduk macam saya ni, memang ada home office. Saya duduk, memang saya buat kerja, memang saya menulis, memang saya membaca dekat meja ni. So, anak pun terikut dengan behavior tersebut. So, benda tu tak perlu nak diajar pun. Anak lihat apa parents buat dan mereka akan ikut secara directly. Okay? Bagi saya, it depends on your child. Cuma, sekarang ini zaman memerlukan kita readykan environment tersebut. So, apa yang kita sediakan? Kita sediakan meja dan kerusi. Seawal usia 3 tahun pun boleh, seawal usia 1 tahun pun boleh. It depends. Okay, jelas ke tidak? Okay, so yang nak idea aktiviti stimulasi, bantu anak menulis supaya mereka fokus, jangan lupa join group. Silalah join group ini ya. Silalah join group misi ni. Saya tunjukkan. Okay, dekat dalam group misi ni, mana Okay, saya dah kongsikan aktiviti SMART. Mami Syah dah kongsikan aktiviti SMART. Okay, siapa yang dah join group ini, Mami Syah dah kongsikan aktiviti SMART. Dalam aktiviti SMART ni, apa yang Mami Syah kongsikan? First kali aktiviti sensori motor. Okay, kenapa saya nak kongsikan aktiviti sensori motor? Sebab saya nak bantu sensory arousal anak. Yang kedua, barulah saya kongsikan aktiviti motor kasar untuk membantu brain. Okay, orang kata macam warming up the brain lah. Seterusnya, barulah saya activation dengan refocus tu aktiviti yang duduk. Maksudnya lebih berfokus lah. Aktiviti terapati, aktiviti visual perception, aktiviti menulis. Sebelum aktiviti-aktiviti nak berfokus ini, saya sangat galakkan parents, apa yang berlaku adalah dekat dalam otak anak kita, okay, especially anak-anak yang special needs lah. Okay, ada yang bangun-bangun terus boleh melompat guys. Ini anak yang berada dalam high arousal. So, kita kena bagi aktiviti sensori supaya mereka boleh capai optimal level arousal. Ada anak-anak yang jenis yang pasif je sepanjang hari. Yang ini kita kena beri aktiviti sensori juga supaya mereka boleh mencapai optimal level of arousal. Apa-apa pun bila kita nak ajar anak, sebab ketika fokus anak berada dalam keadaan optimal level of arousal, baru mudah input-input yang anak nak belajar tu masuk ke otak mereka. Sebab itulah kalau dekat pusat terapi Nuha, kita banyak buat aktiviti sensori motor. Kita sebenarnya ada buat aktiviti duduk. Tetapi, kebanyakan anak-anak dekat sana mengalami isu sensori. Ada isu, cara mereka proses sensori tu berbeza. Sebab itulah kita kena check cara kita ajar anak. Okay? Kalau high, tak bagus lah. Mana boleh high? Kalau tak dia aktif je memanjang. Dia boleh high kejap bersenam sikit, lepas tu dia kembali. Sebab itulah kita galakkan aktiviti-aktiviti yang adrenaline rush. Tahu tak adrenaline rush? Okay, kita buat aktiviti-aktiviti gross motor, gerakan-gerakan, kita akan diberi adrenaline rush. Adrenaline rush itu akan menyebabkan kita berada dalam keadaan high buat sementara waktu, sebab hormon itu masih lagi aktif dalam badan kita.
Tapi hormon itu membantukan kita fokus. So, sejurus buat aktiviti sensori motor, lepas tu duduk kejap buat aktiviti berfokus, anda akan lihat anak punya fokus sangat cantik. Seperti mana aktiviti-aktiviti yang Mami Syah telah cadangkan dalam misi bantu anak tulis. Hopefully anda dah masuk dan dah buat. Okay, hopefully anda dah masuk dan dah buat. Silalah tag Mami Syah kalau anda dah buat. Barulah semangat kita nak share lagi. Kan? Alright, jelas tak setakat ini ibu ayah? So dekat sini saya nak sharekan kepada ibu ayah betapa pentingnya untuk letakkan untuk settle dahulu bahagian sensory dan juga bahagian fokus. Nak tak Mami Syah kongsikan tentang apa lagi idea-idea stimulasi sensory? Ya, seperti mana yang Mami Syah dah kongsikan dalam Mami Syah pun ada kongsikan dalam ke formula urus emosi. Korang dah grab tak buku Bonding Matters ni? Buku ni pun tinggal 10 sahaja. Kita tinggal 10 set sahaja. Hari tu ada CP-CP. Siapa yang belum grab set buku ni, korang grab lah. Hari tu kan ramai orang tanya kan. Sekarang ni ada 10 sahaja. Sebab itu siapa yang dah grab buku ni, I dah share dah sebenarnya. Korang ni tengok ke tak? I pernah tau share tentang ni. Okay. The menu. Satna. Ni ha. Siapa dah dapat buku ni? I dah share dah susunan aktiviti. Okay, saya share lagi detail dekat dalam grup misi tu. So, saya bagi ini sebab apa? Sebab kita nak make sure parents aware. Kalau kita nak ready anak tu untuk fokus, kita kena buat pelbagai aktiviti sensory motor before that. Okay? Basically, kita orang akan share daripada awal. Siapa-siapa, especially for those yang, siapa yang belum nak grab misi bantu anak cakap ni, saya sangat galakkan korang grab buku ni juga. Sebab buku ni memang antara buku yang kami gunakan. Sebab basically bila kita buat misi-misi ni, kita orang nak ada parents, ada tool sebenarnya, ada bahan dekat rumah. So kalau ada bahan dekat rumah, lagilah mudah untuk mereka buat. Okay? Okay? Okay, so saya nak sharekan lagi kepada ibu ayah kenapa sensory ni sangat membantu anak fokus Sebab bila kita sebenar in general, okay, saya nak bagi tahu satu rahsia lah. Siapa nak tahu rahsia tersebut? Okay? Secara naturalnya, okay, secara naturalnya awak tahu tak, fokus anak ni tak perlu pun kita nak rangsang ke apa, tak perlu tau sebenar-benarnya. Okay, zaman dulu, okay, saya ceritakanlah, zaman dulu kenapa kita tak pernah dengar masalah fokus anak ni, kenapa Sebab zaman dahulu anak kita petang-petang kita memang kasih mereka main dekat luar. Kita petang-petang, pagi ke petang ke, memang kita kasih je anak kita main kat luar, main dengan pasir, main dengan rumput, main panjat pokok, panjat balcony, panjat ni, panjat itu. Tapi perasan tak, zaman sekarang, it is very challenging untuk parents zaman sekarang nak membenarkan anak-anak mereka bermain walaupun kotor sedikit. Apakah pendapat ibu bapa semua? Saya nak dengar pendapat anda. Sebab, ada kajian mengatakan, kekurangan anak bermain luar, kekurangan anak diberi peluang untuk bergerak menyebabkan fokus anak semakin hari semakin kurang. We cannot deny that because I kind of agree with that statement as well. Because memang pelik. Kenapa zaman dulu tak ada ni? Okay, itu satu hal. Kedua, sistem. Of course, kita tak boleh ubah sistem. Seriously, tapi kita kesiankan anak kita, at least kita readykan anak. Ready tau, bukan lajukan anak. Ingat saya tak minta anda lajukan anak, saya minta anda readykan sensory dan behavior anak. Dua benda ni settle, trust me. Masalah yang lain seperti 3M anak tu boleh dibantu. Tapi tolong fokus on the sensory and behavior part. Dua benda ni kalau anda tolong anak anda daripada sekarang, you guys akan nampak impact dia. Because we never can change the system. Faham tak? Okay, we cannot change the system. Okay, so apa yang saya nak ibu bapa dekat sini buat adalah, kalau anak tuan-puan berada pada usia 7 years and below, tolonglah kasih mereka peluang bermain dekat luar. Tolonglah kasih mereka bermain, tak apalah, saya tak boleh nak bawa anak saya ke pantai, saya tak boleh bawa anak saya ke laut, ke hutan, ke gunung, bawa ke playground pun kira dah baik sangat tu. Okay, dah kira baik sangat-sangat. Okay, sebab itu sebenarnya benda itulah yang membantu anak mencapai optimal level of arousal. Bila kita suruh anak kita ni bermain pasir, bila dia bermain, dia ralik, main, dia putar, dia tengok, putar, kenapa benda ni keluar daripada lubang tu, dia berfikir tau, otak dia berfikir. Benda itulah yang akan mencipta neuron pathway yang sihat, yang bagus. Tapi sekarang ini, apa yang kita buat adalah, kita kind of memaksa anak tu untuk duduk dan fokus. Sebenarnya, this thing can come very natural. Tetapi berlainan dengan anak yang memang ada isu sensory.
Okay. Isu sensory, anak dia lain guys. Anak-anak yang ada isu sensory processing disorder adalah lain dengan anak-anak typical. Okay. Mami nak tanya, maksimum tak arousal berapa minit macam anak saya, biasa-biasa beraktiviti dengan dia, tak kira lah sensory. Oh, baca kalau ikut umur dia 2 minit tapi dia selalu lebih. Normal ke? Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya, anak punya arousal level ni, ada je anak saya boleh je, contohnya, sensory arousal ini orang kata a typical development punya arousal chart. But what if anak saya boleh fokus lebih lama? Anak saya boleh buat buku 1 jam hingga 2 jam. 1 jam memang dia boleh duduk baca buku. It's okay. Tak salah pun. Tak salah kalau anak boleh duduk lebih lama. Okay? Tak salah. Tak salah. Jangan risau kalau anak kita boleh duduk lebih lama. That's very good. Tapi anda perlu risau kalau anak duduk lebih lama dengan screen time. Itu yang anda perlu risau. Kalau anak boleh duduk main dengan pasir selama 1 jam, jangan risau. Kalau anak boleh duduk bermain, tolong dekat dapur selama 1 jam, basuh pinggan mangkuk, sapu lantai ni, jangan risau. That's very good. Okay, anak boleh buat buku, baca buku selama 1 jam, jangan risau. That's very normal. Apa yang saya sharekan ini adalah sebenarnya anak kita ni secara naturalnya boleh capai that focus. Secara naturalnya. Okay? Sungai dengan laut mana satu okey atau duduk? Okey sahaja, apa-apa yang ada natural ni is very good. Sebenarnya saya berimpian kalau saya ada peluang, memang saya nak sangat buka sekolah ala-ala kehutanan. Tapi itulah saya tak ada sumber yang banyak kan. Sebab I believe in nature play. Saya sangat-sangat percaya dengan nature play. Okay, cuma kita tak boleh nak ubah sistem. Sebab itulah nak tak nak kita ada juga bahan-bahan macam ni untuk memperkenalkan anak dengan ada buku. Okay, buku, kena baca, kena develop. Sebab saya tahu as a parent, takkanlah I nak bawa natural, takkanlah I nak bawa pasir ke mana-mana. So, benda ini adalah benda yang simple, practical untuk ibu bapa. Okay? Alright, jelas ke? Oh, saya masih bagi anak main kat luar dan main tanah. Ayah dia yang suruh sebab dia kata bagus. Yes, betul. Sebab anak akan diperkenalkan dengan bakteria-bakteria yang sihat dekat luar sana. Cara nak bantu sensory anak ni mudah. Anda kena bagi anak anda peluang bermain dekat luar. Itu sahaja. Hari-hari orang tanya saya, what is a good sensory? Kalau you betul-betul follow saya, awak akan kenal saya sebagai seorang yang sangat natural. Saya hanya kasih tips macam mana nak susun aktiviti ni for those parents yang sangat-sangat memerlukan, iaitu anak-anak yang memang ada isu sensory processing disorder. Kalau your child is typical development, go and ask your child and play outside. Play with the dirt. Play with play lah, whatever kind of play. Dulu saya tak bagi anak saya main dalam bilik air. Sekarang saya dah ubah, saya bagi anak main buih lama-lama. Betul. Nak besar teman anak main kat luar tu kadang berat sikit. Betul. That's why tudung sarung adalah tudung mak-mak zaman sekarang. Sebenarnya saya tak suka anak pinjam pasir, tanah lama-lama. Bila buat aktiviti dia okey. And suka dah pijak tanah. Betul? Betul? Okay. Anak saya bermain sambil cakap-cakap tapi bahasa alien macam ni nak bantu dia. Okay. Anak cakap bahasa alien 4 tahun ke bawah is very very normal. Okay. Tetapi cara dan kita as a parent, macam mana kita nak galakkan anak cakap bahasa yang betul, iaitu bahasa yang kita semua boleh faham. Antara salah satunya adalah ni. Kalau kita, contohnya kan, kalau kita guna buku ni kan, anak je sebut kita sebutlah house, rumah adik, rumah mami. Walaupun anak keep on replying dengan bahasa alien ni, kita tetap menggunakan kaedah description untuk menerangkan gambar ataupun situation yang sedang anak alami. Kan? Saya pun baru ajar anak phonic awareness guna buku VP. Anak dah start minat. Dulu susah nak ajar. Masya Allah. Itulah yang saya cuba nak sampaikan kepada ibu bapa. Kita ajar anak, tak payah stres-stres pun. Kita akan macam biasalah. Dalam misi bantu anak tulis, kita ada group support. Misi bantu anak cakap pun, kita ada group support. So, follow rapat-rapat kami untuk update yang terkini. Okay? Sampai di sini saja guys. Bye-bye. Assalamualaikum.